بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey, dah boleh ni? Dah boleh Ustaz, silakan. InsyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-anqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما Assalamualaikum Ustaz. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب, Ya Allah, Kaulah Ya Allah yang boleh membolak-balik hati-hati kami. Thabbit qulubana ala dinik. Kau tetapkan hati kami pada pagi ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah, Kaulah Ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami.
sarrif qulubana ala ta'atik. Kau ubahlah hati kami ya Allah dari hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang buruk kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik ya Allah. Allahumma ftah alaina hikmatak. Ya Allah, bukakan ke atas kami hikmah-hikmah, kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkanlah kepada kami ya Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayangmu kepada kami ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qalu rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da. Insyaallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat. Dalam Facebook page Bidadari Syurga, siapa-siapa yang menonton dalam page tu, saya kalau boleh share page ini, dan juga boleh like page ni. Moga-moga yang lain juga boleh mendapat manfaat daripada page ini. Like dan kemudian share, insya-Allah. Dan Kak Nurmala, Mak Nasir, Jamaliah, Muhammad Saleh, Lipa Omar, Asimah Misra, Aiza Zakaria, Jo, Ji, okey, Kak Ji Cipta, okey, Rosi Zana, Sarina, okey, Syamsiah Saleh, okey, Fauzia Jaafar, Marina Asmuin, okey, apa lagi? Kak Asdia Khadiyati, Salihuddin, Syamsiah Saleh, Alimah, Rozita, Zana Syazana, Nyamah Ali, okey, Fidah Sanusi. Okey, dengan kalimah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di Facebook, ada juga di dalam Google Meet. Kak Faizah Zakaria, Raja Zarina, Jaminah, Hasan, Hendrawati Rusik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, apa khabar semua, dan moga-moga dalam keadaan yang sihat sejahtera pada hari ini. Dan kita terus muka surat kitab, kalau ada yang baru masuk di Google Meet dan juga Facebook Live, okey, iaitu kitab Rahsia Kematian dan Alam Akhirat. Rahsia Kematian dan Alam Akhirat, iaitu muka surat okey, 24, betul 24. Muka surat 24, iaitu 25, iaitu dunia akan terasa kecil. Okey, Kak Safinah Sarip. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ji Yusof. Waalaikumsalam. Nurrimah Haimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, muka surat 25, kita masuk kepada dunia akan terasa kecil. Dunia akan terasa kecil, ya. Banding dengan kalau kita betul-betul mengingatkan apa itu kematian, maka kita rasa dunia ni remeh. Masalah dunia ni masalah remeh. Masalah dunia ni tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa pun masalah dunia. Semua apa yang berlaku di dunia ni, kita anggap benda tu simple. Siapa yang kita anggap hari ni yang paling besar adalah masalah mati. Masalah akhirat. Itu yang lebih besar. Menyimpan untuk hari tua, itu perkara biasa. Menyimpan hari tua, itu sebab masalah dunia. Sebab kita nak hidup bahagia waktu tua. Tapi menyimpan untuk hari selepas tua, itulah yang lebih besar. Untuk lebih besar. Okey, kita mula. Iaitu dikata, tajuk dia adalah dunia akan terasa kecil. Dunia akan terasa kecil. Mengingati kematian menjadikan seseorang itu sangsi. Menjadikan seorang itu sangsi terhadap kehidupan dunia yang fana ini. Sehingga dia senantiasa mengingati kehidupan akhirat yang kekal abadi. Pertamanya dia ni, sifat dia ni, dia boleh mengingatkan mati, dia mengingati mati ni, mengingati kematian
menjadikan seseorang itu sangsi terhadap kehidupan dunia yang fana ini. Sehingga dia senantiasa mengingati kehidupan akhirat yang kekal abadi. Oh, macam mana? Okey, kita baca sedikit. Kita tengok dia punya kalimah asal. Kalimah asal daripada kitab yang saya baca depan ni lah. Iaitu faslu, iaitu bab ataupun bab yang seterusnya. Iaitu id sabata ma zakarnahu, telah pun ditetapkan apabila ketika mana telah sabit apa yang telah kami sebutkan sebelumnya. Fa'lam, maka telah diketahui. Fa'lam anna zikral maut, sesungguhnya anna zikral maut, sesungguhnya mengingati mati itu, kan, yurasu istish'aru al-inzi'aj. Maksudnya mengingati mati itu yurasu istish'arul inzi'aju. Dia maksudnya asalnya perkataannya itu. Okey, tidak, perkataan dikata itu disebut menjadikan seorang itu sangsi. Sebenarnya kalau ikut asalnya, dikata sesungguhnya mengingati mati ini yurasu istish'arul inzi'aju, mewarisi satu sifat. Dia mewarisi satu sifat al-istish'aru. Al-istish'ar ini maknanya adalah sensor. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita panggil sensor. Sensor, tahu sensor? Bukan sensor tu bukannya ni. Sensor yang ni. Yang apa, kalau ada, apa dia cakap ni? Sensor nak sebut apa? Saya lupa sebut apa. Macam kalau kita pergi ke apa, traffic light. Traffic light kan? Traffic light dia ada sensor. Ada sensor. Boleh tahu tak? Itu al-inzi'aj. Al-inzi'aj, al-istish'aru dalam bahasa Arab, al-istish'ar, mewarisi ataupun dia mengingat mati ni akan menyebabkan sensor dalam badan kita ni. Sensor ni kalau kita ada kereta. Penderia kot Ustaz. Penderia lah. Penderia Ya, betul. Penderia. Maksudnya penderia. Okey, betul. Dalam kalimah bahasa Melayu, penderia. Dalam bahasa Melayu. Susah nak sebut dalam bahasa Melayu ni. Kadang-kadang faham lagi bahasa Inggeris. Kan? Faham sensor. Jarang orang sebut penderia kan. Tapi penderia lah. Saya pernah dengar nama perkataan penderia. Jadinya, di sebenarnya dalam badan kita ni, ada penderia. Faham tak? Ada penderia. Ada sensor, ada penderia. Al-inzi'aju. Al-inzi'aj tu adalah gusar. Dia boleh sama dengan sangsi tak? Gusar ni. Gusar ni lebih kepada al-inzi'aj ni. Kalau kita tengok dalam kamus, maknanya gusar. Dia bimbang. Dia menyebabkan deria dalam badan kita ni. Sensor akan menyebabkan sensor dalam badan kita ni, penderia dalam badan kita ni menjadi satu ni. Kegusaran. Akan jadi gusar. Kita punya alam dalam badan kita ni tak sepenuhnya cinta kepada dunia. Kita ada satu benda, kita kembali balik kepada mengingati kematian. Atau kita dapat mengenal mana menipu, mana tidak. Sebenarnya kat hubungan sini ni nanti kita akan belajar bahawa kita ni mesti ada pengetahuan tentang penipuan dunia. Kita mesti ada satu alam. Macam contohnya, kali ni kereta. Tak macam dulu. Kalau kereta kita ni kurang macam kereta saya. Kereta saya ni sikit dia air kurang, dia akan bunyi. Dia akan bunyi. Dia akan bunyi apa dia? Bunyi alarm ataupun bunyi sensor dia. Air dah semakin. Maksudnya duit apa tu punya air dah semakin kurang. Minyak hitam kurang sikit je. Dulu tak ada. Dulu sampailah minyak hitam kereta tu minyak hitam dikering, sampailah air tu, sampai nak tahu air tu dah habis bila mana kereta berasap. Kereta berasap, maka barulah tahu bahawa kereta tu air dah kering. Air dah ada masalah air. Masalah air. Tapi kalau dalam keadaan hari ini, kalau kita nak tengok masalah dalam kehidupan kita ni, kita mesti ada sensor. Dalam kehidupan kita, sensor untuk mengingati kematian ni supaya kita dapat tahu tentang al-inzi'aju, berasa gusar, an hadhihi darul faniyah. Faniyah ni adalah fana. Betul tu? Kita kena mengetahui, kita selalu kena ada satu alarm untuk mengingatkan diri kita ni. Sensor, macam kita nak undur kereta, kalau tak ada kita langgar.
Tapi kerana ada sensor, kita hati-hati. Dapat selamat. Boleh faham tak? Dapat selamat. Sama juga, mengingati kematian ini merupakan sensor. Merupakan alam ataupun merupakan penderia untuk kita dapat mencium bau penipuan dalam dunia. Kalau tak, kita tak tahu. Kalau tak, kita tahu. Okey, kita balik. Kembali balik. Sebab nanti kita akan belajar bahawa dunia ini mata yang sebenarnya saya sebut pada minggu lepas. Wa mal hayatud dunya mata'ul ghurur. Sebenarnya kehidupan di dunia itu tidak ada lain melainkan illa mata'ul ghurur, melainkan perhiasan yang menipu. Allah bagi tahu perhiasan dalam dunia ni menipu. Sebab tu saya minggu lepas saya tunjukkan bahawa duit ini adalah sebenarnya, nampak duit ini adalah original. Tapi sebenarnya duit yang ada dalam tangan saya ini ataupun dalam tangan akak-akak, puan-puan semua, adalah duit ini adalah penuh dengan tipu daya. Jangan sampai tertipu. Sebab tu kita kena ada elam. Kita tertipu, kita ada gaji 5,000, 2,000 kita simpan untuk hari tua. Untuk hari tua. Sedangkan pada saat akhir hidup kita nanti, waktu kita mati, simpanan untuk hari tua ni kita tak guna sangat pun. Waktu saat mana kita tua, KWSP kita ada, ESB kita ada, lepas tu kita ada masuk pula unit teras, lepas tu ada buat pula rumah sewa 8 pintu. 8 pintu. Nah kita ni, ya Allah, rumah sewa ada, kan? Kereta duit dah simpan, tetapi kita masih lagi saat menyimpan harta waktu tua ni terlampau banyak. Sehingga bukan kata salah, tetapi kita takut tertipu. Sedangkan duit yang ada, harta yang ada ini, kita lupa nak sedekah. Kita lupa nak bagi infak kepada fakir miskin. Ya Allah. Semalam Jumaat lalu, pergilah. Jumaat lalu ada bantuan. Narul Hayat ada bantuan untuk di satu kawasan, di kawasan Perling. Bagi banti kepada pesakit kanser. Pesakit kanser ni ada anak. Dia ada anak OQ pula. Perempuan lah. Lepas tu pergi tu, biasanya kami ni akan ambil gambar. Tapi biasa tak masuk Facebook. Saya jarang masuk Facebook. Untuk gambar, untuk bagi tahu dekat grup sahabat NH ni. Untuk penderma ni kena bagi tahu. Sebab ambil gambar bukti. Biasa saya akan kabuskan lah. Tapi kali ini, kami ni tak, masa datang tu tak tergamak ambil gambar. Tak tergamak ambil gambar. Sebab antaranya, sebab dia tak ada rahang. Dia tak ada rahang. Bila dia tak ada rahang tu, ya Allah, tak tergamak ambil. Barulah kita bersyukur kepada Allah. Dengan nikmat hari ini, kita boleh minum air tanpa susah-susah. Minum gitu. Konyam, boleh makan dodol. Kan kita boleh makan, ya Allah, nikmat. Kita boleh makan roti canai. Tadi baru makan roti canai, roti sardin di Taman You. Jadi, bila kita tengok nikmatnya kita boleh makan, nikmat tengok bila orang tu begitu, nikmat sedekah. Jadi kita bagi sedekah. Kumpulkan duit untuk bagi sedekah. Jadi duit itu yang saya panggil tadi, ini adalah penipu, tipu daya. Maka ada elam. Ada elam yang ada, iaitulah namanya al-istish'ar. Kita ini, dalam badan kita ini ada istish'ar. Al-istish'ar inilah, sensor inilah. Kalau kita mengingati kematian, sensor yang ada dalam badan kita ini akan menjadi al-inzi'aj. Dia akan meragukan. Sensor ini akan meragukan kehidupan tu. Ini tipu ni. Bila kita nak simpan duit kita, satu hari RM10 dekat tabung. Sebulan RM300. Ataupun satu bulan kita nak simpan duit satu hari RM20. Maka kita kata bahawa RM20 ini kita jadikan RM10 untuk simpanan, RM10 lagi kita sedekah masuk tabung subuh. Sebab apa? Kita selalu ingat mati. Tapi kalau orang yang selalu ingat mati, kalau dipikir bahawa mati dia besok. Cuba di sini. Ada orang yang di sini, dia dapat confirmation oleh malaikat Israel bahawa kamu Maizon bin Yahya. Dia kata. Dekat mesej. Malaikat Israel kata, saya ni Israel. Dia kata. Israel. Dia kata kamu mati petang nanti. Agak-agaknya apa yang kita buat? Kita pasti akan mengeluarkan simpanan kita untuk sedekah. Malah bukan kita menyimpan, malah kita mengeluarkan pula simpanan untuk hari tua kita, untuk
kita sedekah. Sedekah itulah kita masukkan dalam keadaan duit yang tipu ni, kita masukkan dalam tabung, dan kemudian tabung masuk dalam tabung itulah dipanggil sedekah. Sedekah itu maknanya adalah benar. Sedekah. Sadaqallahul azim. Minggu lepas saya dah ajar kan. Sedekah. Sedekah Rasulullah, telah benarlah kata Rasulullah kan. Sifat Abu Bakar As-Siddiq, sifat Abu Bakar itu membenarkan. Jadinya lawan ghurur, tipu daya. Mata'ul ghurur, tipu daya. Dunia ni penuh dengan tipu daya. Benarlah kata Aisyah. Oh, dunia ini penuh kepalsuan. Okay. Dunia ni penuh kepalsuan. Penuh penipuan. Jadinya, duit yang palsu ini, ghurur ini masuk dalam tabung, ada elam. Kita masuk tabung. Itu dipanggil sedekah. Benar. Duit ini menjadi benar. Jadi tulen. Jadi dinamakan sedekah. Itu dinamakan dipanggil istilah hari ini sedekah. Sedekah ini adalah membenarkan duit ini balik. Duit ni penuh dengan kepalsuan. Bila kita punya sensor dalam badan kita ni, kita ingat mati, sensor badan kita akan mengingatkan kita tentang hari kematian. Untuk kita bersedekah dan bersedia untuk mati, maka kita akan automatik daripada dunia yang tipu ni, kita tersedar. Aku ni belum tentu lagi hidup sampai esok pagi. Yang aku menyimpan banyak sangat untuk hari tua ni untuk apa? Rupa-rupanya kalau sampai hari tua pun belum tentu dapat guna semua duit yang kita simpan. Kadang-kadang waktu kita tua, kita makan cuma ikan masin. Kadang-kadang kita cuma makan pekasam saja. Lauk pekasam. Macam mak saya dulu. Nasi putih dengan ikan masin jadi makan. Dengan pekasam. Dia goreng telur. Kalau mak saya, kalau goreng telur dadah, lepas tu dia makan dengan pekasam. Itu dia makan. Punyalah lauk, duit banyak, KWSP banyak. Dan setelah yang dimakan, nasi panas, kepal, makan dengan pekasam, letak tumbuk-tumbuk lada je. Tumbuk lada. Makan lada, tumbuk lada tu bawang dengan pekasam. Allah, saya tu try. Saya kat orang rumah saya tak ada selera nak makan. Lepas tu tengah tak selera nak makan, tak bersihat tu. Saya kata, buat pekasam lah. Sebab orang rumah saya jual pekasam. Beli pekasam. Pekasam telur, apa ni? Telur itik Telur titik. Telur sotong. Maksudnya telur potong saya pun ambil. Telur sotong tu pekasam makan. Panas-panas, masukkan, dia kata macam mak saya buat dulu lah. Potong bawang besar tu. Kemudian letak lada, untuk limau sikit, tak pekasam. Ya Allah. Rupanya makan tu banyak. Kejam Ustaz pagi-pagi buat macam ni. Saya ingatkan tadi, bila makan macam tu tak apa-apa selera. Selera lah Ustaz. Rupa-rupanya, ya ilaha illallah. Tapi saya ni pula dah dididik oleh keluarga saya. Saya macam mana sedap pun makan, saya memang diajar untuk makan tu jenis memang sepinggan cukup. Dari dulu sampai sekarang. Saya kalau makan memang sepinggan cukup. Tapi kalau nasi tambah tu, tambahlah. Cuma makan tu memang sepinggan je. Sepinggan je. Cuma nasi tu tambahlah. Okey. Pinggannya satu saja. Okey. Jadinya, ketika mana saat hari ini, bila kita dah berumur ni, tak ada. Tapi, ingat mati itu sebagai disebut inzi'at. Istish'ar. Istish'ar ni maksudnya dalam badan kita ni ada satu sensor atau penderia. Penderia inilah yang kita kena letak. Penderia untuk apa? Penderia untuk selalu rasakan kita akan mati. Bahaya kalau tak ada sensor. Kalau kereta kita tak pasang sensor, kita takut nak undur. Betul? Kadang-kadang boleh langgar anak sendiri kat belakang. Kadang-kadang boleh langgar pagar. Lagi-lagilah perempuan. Ya Allah, saya kata perempuan ni adalah satu makhluk yang paling hebat. Kadang-kadang naik sampai divider. Isteri saya tu divider boleh naik. Naik. Allah mak dulu. Masa bawa kereta, divider naik. Saya pun pening. Macam mana gua boleh naik kat divider ni? Memang unik. Perempuan memang bangsa unik. Okey. Jadinya sebab lam dia mungkin rosak. Kadang-kadang langgar, dia parking tu, langgar kereta depan. Kereta depan. Jadi benda unik. Jadi tak ada alam, bahaya. Jadi pasang alam. Pasang alam barulah tahu bahawa banyak sebenarnya halangan-halangan yang ada pada belakang dan depan kita. Jadi alam dalam kita kena pasang alam. Senang cerita, mengingati mati ini adalah kita kena pakai alam. Kena pakai sensor.
penderia dalam badan kita supaya kita dapat tahu, kita dapat menghidu penipuan dalam dunia. Bila kita nak menyimpan duit, nak beli, nak pergi IKEA. Jomlah abang, kita pergi IKEA. Kita nak pergi rumah kita begini. Tupperware, ya Allah, katalog Tupperware lagi besar daripada katalog Tupperware lagi banyak daripada kitab kat rumah dia. Bayangkan katalog Tupperware lagi banyak daripada kitab. Kitab tinggi gini je. Katalog Tupperware dia, dia simpan daripada tahun 90. Disimpan katalog Tupperware dia. Tahun 90, 91, 92, 93, 94. Katalog je baru. Katalog je dah satu almari. Belum lagi dia punya Tupperware lagi. Jadi dia beli lagi. Jadi ada alarm. Kalaulah besok mati. Begitulah. Begitulah. Ni cerita dia alarm. Pasangkan alarm dalam badan kita. Jadi kat sini, makna di sini mengingati kematian menjadikan seorang saksi terhadap kehidupan dunia. Sehingga dia senantiasa mengingati kehidupan akhirat yang kekal abadi. Tapi dalam bahasa Arab, dia tak sebut benda ni. Cuma dalam bahasa Melayu, mungkin disebut perkataan begini, supaya nak bagi tahu, supaya mudah faham. Tapi bahasa asalnya, mengingati mati itu adalah memasang alarm. Memasang sensor untuk penderia, untuk menghidu penipuan. Menghidu penipuan dunia ini. Dan meletakkan bahawa kita kena senantiasa menghidu kematian yang akan sampai kepada kita bila-bila masa. Kita tak tahu. Bila kita akan mati. Wattawajjuh fi kulli lahzati ila daril akhiratil baqiyah. Dan sehinggalah dikata wattawajjuh. Wattawajjuh ni disebut orientasi. Diri kita ni senantiasa kita kena selalu meletakkan perkhususan pada diri kita ini untuk mengingati kehidupan yang kekal abadi. Orientasi ni sebenarnya apa? Tawajuh ni kadang-kadang disebut dengan orientasi. Saya pun tak tahu nak sebut orientasi ni macam mana. Saya pun tak faham. Tapi kalau tawajuh tu memang perkataan ni dalam bahasa Arab orientasi. Tawajuh. Tapi tawajuh juga kita selalu menghadap sesuatu benda. Fokus. Pada setiap saat lahzah, setiap apa detik kepada akhirat yang telah ada berbaki. Dia sebut akhirat ini, hidup dunia ni adalah baki. Dia tak sebut betul-betul, tapi baki hidup kita ini, kita fokus, kita tawajuh untuk diri kita selepas mati. Okey. Perenggan yang kedua. Seseorang tidak bebas. Dia kata summal innal insana la yanfiku. Dia sebut dia la yanfika. La yanfika ni maksudnya tidak akan berakhir. Dia tidak akan berakhir. Maksud la yanfik ni maknanya tidak akan berakhir. Tapi sini dia tulis tidak bebas. Maksud di sini, saat akhir hidup manusia nanti, tidak akan manusia ini berakhir kehidupan mereka dengan dua perkara, dua hal. Tak. Iaitu pertama, dia tidak akan bercantum manusia daripada sifat dayyik. Dayyik ini sempit. Wasa'ah ni luas. Takkan. Wa ni'matan wa mihnah. Nikmat dan juga ujian. Juga ujian mihnah ni adalah halangan mihnah. Halangan ataupun ujian. Kita punya nikmat, kita punya hidup ni ada ujian. Kehidupan kita ada nikmat. Ada nikmat. Jadinya, dikata hidup ni takkan bersatu. Maka takkan pula berakhir hidup kita ni dengan dua benda. Iaitu sempit, takkan bercantum dua ni. Sempit dan juga luas. Nikmat dan juga musibah. Melainkan dia boleh dicantumkan dengan mengingati kematian. Boleh faham tak? Okey. Kenapa senyap? Senyap Ada suara Ustaz. Tidak kan? Saya nak chargekan saya punya ni sekejap. Okey, saya punya ni. Mungkin saya punya ni apa ni, saya nak tekan 10 minit. Okey, jadinya ketika mana saat disebut, kerana dikata bahawa sempit dan cubaan itu satu. Lapang dan nikmat itu satu. Itu satu. Okey, jadinya apabila seorang berada dalam keadaan sempit dan mendapat musibah,
maka beban yang menimpanya akan terasa lebih ringan bila dia mengingati mati. Okey, kita ada dua tadi kan. Sempit dan lapang, nikmat dan cubaan. Okey, sempit dan cubaan ni sebenarnya satu. Sempit dan cubaan sebenarnya satu. Jadi dua-dua ni kalau ada, bila kita sempit, contoh bateri kereta rosak hari ni. Macam mana bateri kereta rosak? Kita nak hidup, kita nak pergi kerja ni, bateri kereta rosak. Kita jadi benda ni masalah besar. Tapi dikata bahawa orang yang ada masalah kewangan, nak bayar sewa rumah, tapi bila mana dia ni macam tension, maka ingatkanlah mati. Ingat mati. Bila mana dia ingat mati, dia ada elam dalam badan dia ni. Jadi dipasang elam dalam badan dia ni, dia elam iaitu dengan cara mengingati mati, maka dia akan merasakan bahawa terasa ringan baginya masalah. Masalah yang ada dalam dunia ni adalah masalah yang kecil saja. Masalah dalam dunia ni semua masalah yang kecil. Dia terasa bahawa tidak ada apa masalah pun. Bila sebut, ni masalah aku bateri habis, ni masalah dunia ke akhirat? Masalah agama ke masalah dunia? Masalah dunia ni tidak ada apa-apa. Allah dah bagi tahu dah. Masalah dunia ni tidak ada apa-apa. Melainkan masalah dunia ini hanyalah benda yang kecil yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bimbang masalah dunia ni. Sebab Allah dah beritahu. Dan dalam kita selawat tadi pun, selawat tafrijah yang saya baca pada awal tadi. Kan? Wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin. Mengatakan bahawa ketika mana saat fi kulli lamhatin wa nafasin, pada setiap lamhah, pada setiap kerlipan mata, ni mata berkelip, kerlipan lamhah, fi kulli lamhatin, lamhah itu adalah kerlipan mata, wa nafasin, dan nafas, wa nafasin bi'adadi, dan setiap bilangan-bilangan nafas yang ada, bernapas kita berapa bilangan, kulli ma'lumin lak, setiap itu adalah dalam makluman Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang berlaku maklumin lak, semua itu adalah dalam makluman Allah, dalam perkiraan Allah. Jadi jangan risau. Jangan risau, jangan bimbang. Kerlipan mata kita ni pun, ada tak kat sini yang tahu berapa dia kelip mata hari ni? Ada tak kat sini yang dia kira berapa dia kelip mata? Boleh bagi tahu saya tak? Kak Mai berapa kali kelip mata daripada pagi tadi? Ada kira? Ada tak kat sini yang teliti sampai dia kira sungguh dia punya kelip mata dia berapa? Ada kat sini yang kira berapa kali dia nafas hari ni? Hari ni Ustaz saya dah bernafas lebih kurang dalam 585 kali. Saya dah bernafas sebanyak 835 kali saya bernafas daripada pagi tadi. Termasuk ni dah 839. Siapa yang kira? Berapa kelip mata dia hari ni? Jadi fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap nafas kita, setiap kerlipan mata kita, wa nafasin bi'adadi, dan setiap bilangannya pula, kulli ma'lumin lak, itu kan doa. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfu bihil kurabu wa tuqadha bihil iju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi. Kan kita minta kepada Allah supaya apa?
wa husnul khawatimi, supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa yustasqal ghamamu, turunkanlah hujan ya Allah dengan hujan yang penuh keberkatan. Kan kita minta dan kita minta taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu. Kita hidup ni penuh dengan simpulan, penuh dengan ikatan dalam hidup ni. Macam kita rasa buntu hidup ni. Dan uqad ni hidup kita ni macam tak boleh selesai. Macam ikat mati. Ikat mati. Uqadu ni ikat mati. Ada satu ikatan yang kuat, tak boleh buka. Kita ni hidup, kita ni penuh dengan ikatan. Yang kita nampak bersimpul-simpul. Macam mana nak selesaikan? Dikata bahawa wa tanhallu bihil uqadu, maka ya Allah, leraikanlah ya Allah, bukakanlah ikatan-ikatan yang ada pada masalah hidup aku. Wa tuqadha bihil hawaiju, maka ya Allah, tunaikanlah ya Allah, wa tuqadha ala hawaiju, hajat-hajat kami ya Allah. Wa tunalu bihir raghaibu, moga-moga dapatlah capai apa yang kita inginkan. Wa husnul khawatimi, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Wa yustasqal ghamamu, turunkanlah hujan ya Allah dengan hujan yang memberi manfaat, memberi keberkatan. Itu yang kulli lamhatin wa nafas, kami percaya setiap kerlipan mata, setiap nafas bi'adadin, dan bilangan-bilangannya itu kulli ma'lumin lak, semuanya dalam perkiraanmu wahai Allah. Jadi bila mata kita ni pun Allah kira, jantung kita Allah kira berapa kali, apatah lagi masalah kita yang lain. Sampai detail itu Allah tahu. Kita sendiri tahu masalah kita, tak tahu. Tapi Allah bukan tahu masalah kita, malah denyutan jantung kita, kita punya nadi kita ni berdenyut nadi berapa kali hari ni. Kita punya kelipan mata, jantung kita ni berdetak berapa kali, nafas kita ni berapa kali. Semua itu Allah kira. Jadi detail Allah. Jadi jangan fikir. Jadi kita minta supaya kita selalu ingat mati, ingat masalah dunia ni tak ada apa. Allah ringankan masalah dunia kita. Kalau ada musibah, Allah yang akan leraikan. Ini selawat tafrijiyah. Selawat untuk merungkai segala masalah yang ada. Masalah yang ada. Siapa yang baca selawat ini dengan pemahaman maksud yang betul-betul, maka moga-moga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Kemudahan kepada kita. Tapi kalau tanya saya lebih suka selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Sebab selawat itulah lebih afdal. Cuma selawat mana lebih afdal itu belakang. Yang penting jangan lupa selawat. Jangan lupa selawat kepada Nabi. Jangan sampai selawat yang kita letak afdal, yang ini lala tak baca selawat. Jadi saya suka baca semua. Baca semua. Kat rumah saya ni anak-anak saya semua hafal. Selawat apa pun saya suruh dia hafal. Supaya hidup ini biar ada keselamatan dan ada selawat dalam lidah. Okey, insya-Allah. Tapi kalau sekiranya seorang itu mengingati mati semasa mendapat nikmat, tapi senang dia dapat nikmat, sedang dia mendapat nikmat, dalam kelapangan hidup pun bahaya. Dia kena pasang alarm dalam badan dia. Bila dia ada rasa gusar dan susah, sempit, ya Allah, dipasang nikmat, dipasang alarm, kan? Maka dia ingat mati. Maka dia akan menjadi orang yang merasakan ada penipuan dalam dunia ni. Dan kalau dia masa senang, lapang, dia ingat mati, maka dia akan terhindar dari tipu daya yang disebabkan oleh kesenangan yang diperolehinya. Nampak tak ada kan? Dia akan didapat alam. Mendapat alam, iaitu yamna'ahu, yang boleh menghalang dia ini daripada ditipu. Kan saya sebut alam. Sebab tu saya kata tadi, bab ni bukan bab sanksi saja. Tapi sebenarnya kematian, mengingat mati itu, dia memasang alam, memasang sensor, memasang penderia untuk menghidu, mencium bau tipu, bau penipu. Duit ini bila kita rasa kita nak enjoy, kita ada duit 5,000, 20,000, 100,000, bila kita nak enjoy je, kita ada satu deria. Kita ni hidup tak lama. Jadi kita gunakan duit itu untuk tulenkan. Pak, masuk.
Sedekah. Benarkan. Benarkan dengan apa cara dia? Sedekah. Iaitu tulenkan duit itu dengan sedekah. Jadi ingat sebab tu kita ni, siapa yang pernah baca Al-Quran, saya pernah sebut sebelum ni, dalam Al-Quran pernah menyebut dikata liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Maka ya Allah dikata wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, Allah beritahu, wahai hamba-Ku, liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Apabila kamu diberikan keluasan nikmat dan kelapangan, zu sa'atin min sa'atih. Wasa'ah, maksudnya Allah berikan hidup ni lapang. Barang siapa yang mempunyai kelapangan hidup ni tenang, ni relax, duitnya ada. Ya Allah, senyum pula tengok dekat bank ada 1,200. Kenapa ada 1,200 ni? Masuk BRIM. Dapat BSH. Ya Allah, hati senang. BRIM yang tahun lepas tak habis lagi. Oh, macam mana ni Ustaz? Kenapa? BRIM yang tahun lepas tak habis lagi Ustaz. Tahun ni dah dapat lagi BRIM. Oh, pening. Kan? Banyak sangat duit ni. Hidup ni lapang. Jadi bila zu sa'atin min sa'atih liyunfiq, maka ingatlah, sedekahlah. Maksudnya kalau dia ada kesenangan, dia ada elam dalam hati dia. Dia bukan menyimpan saja untuk hari tua, dia simpanlah sikit. Bila bergaji banyak, hidup pun senang, menyimpanlah untuk hari tua, menyimpanlah untuk beli kereta, menyimpanlah untuk down payment kereta, menyimpanlah untuk nak buat untuk kabinet rumah kalau ada duit yang banyak. Tapi bila ada elam, dia macam WSP dapat pada umur 50, dapat keluarkan suku, dapat 100,000, ada elam. Ingat mati. Bila dia ingat mati, ada elam yang mengingatkan dia dalam 100,000 itu sebenarnya penuh dengan tipu daya. Apa dia buat? Duit dalam bank itu tipu daya sahaja. Ghurur. Banyak penipu. Jadi, sedekah, tulenkan. As-Siddiq iaitu membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, sadaqallahul azim, benarlah kata-kata Allah. Sedekah ni maknanya benar. Jadi, masukkan duit itu dalam tabung masjid, tabung anak yatim, orang miskin, sedekah untuk jihad fisabilillah. Masuk saja, duit itu menjadi sedekah, tulen. Sebab apa? Kita ada ingat mati, lalu kita ada elam untuk mengingati mati ini, menjadikan tipu daya dunia ini kita dapat hindar. Kita rasa bahawa duit yang ada dalam 100,000 itu bukan semua duit itu digunakan untuk dunia. Kalau semua kita dapat BRIM, dapat 1,200, kita guna semua duit gaji kita untuk beli barang, untuk bayar kereta rumah, maka kita telah termakan dengan tipu daya dunia. Jadi sebenarnya dia tak pasang elam. Kalau dipasang elam, kalaulah elam tu begitu hebat, sensor penderia tu begitu hebat, sampai dia yakin bahawa besok dia tak sempat hidup, agak-agaknya macam mana kita punya amalan? Duit dalam kocek kita ni ada 100,000 dalam bank, kita keluarkan hari ni. Kalaulah kita tahu kita mati, siapa di sini tahu besok dia mati, dia akan pergi bank hari ni. Dia akan keluarkan duit dia lebih daripada separuh untuk apa dia? Lebih dari separuh dia keluarkan duit dia untuk sedekah. Kalaulah dia tahu dia akan mati besok. Lebih separuh saya dengar saya. Kalau saya lah agaknya, kalau tahu saya akan mati besok hari, agak-agaknya ada tak lagi apa yang saya buat hari ni? Apa yang saya buat hari ni, saya takkan pergi IKEA lah. Hari ni saya takkan pergi Angsana. Nak makan pun tak ada selera. Alam tak jalan sebab bateri lemah. Jadi bila kita kena cek selalulah. Sebab tu kita kena selalu cek alam kita. Kena selalu cek sensor kereta kita. Takut-takut rosak. Sebab apa? Rosak. Sebab kita tak selalu kembali balik mengingati mati. Cara mengingati mati nanti kita akan belajar lepas ni. Next. Macam mana cara nak mengingati mati tu? Cuma hari ni kalau mengingati mati itu adalah memasang alam ataupun sensor ataupun penderia dalam badan kita untuk merasakan ada tipu daya. Sebab tu mata'ul ghurur. Dunia ni semua tipu. Duit ni tipu. Bila masuk dalam tabung, kena beringat. Tabung sedekah, inilah tulen. Inilah tulen. Tapi tetap juga kalau saya lah, kalau ada 1,000 masuk memang RM20, RM30 lah. Sebab apa? Penderia dalam badan saya ni tak berapa kuat. Tak berapa hebat. Kalau betul-betul hebat, tentu dia sedekahkan semua harta dia. Sebab tu tengok ada orang yang sahabat-sahabat Nabi, antara Abu Bakar, sedekahkan harta dia. Berjalan Allah. Sebab apa?
penderia dia cukup kuat. Kenapa Abu Bakar selalu ingat mati? Jadi orang yang mati ni pada dia, dunia ni semua tipu-tipu. Dunia ni semua tipu. Okey. Sebab itu dikata dalam Al-Quran, liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Bila kamu dalam keadaan lapang, maka selalu ingat mati. Dengan cara bersedekah. Orang yang selalu bersedekah bila lapang ni, dia ingat mati dan dia sedekah. Jadi dia tahu. Sebenarnya, waktu dia lapang ini jugalah, kita kena selalu ingat bahawa dengan kelapangan duit, harta, rezeki ni akan menipu kita. Jadi ambil duit itu sedikit sebanyak kita keluarkan untuk sedekah. Waman qudira alaihi rizquhu, barang siapa pula disempitkan musibah pada dia, waman qudira alaihi rizquhu, dia ditimpa musibah dan dia akan ditimpa kerana dia kata apa? Apabila ditimpa musibah, ujian, mihnah. Waman qudira alaihi, apabila dia ditimpa musibah, ditimpa mihnah, ditimpa kekurangan rezeki, waman qudira ni terbatas dia punya rezeki dia. Di sini bukan semestinya duit, kadang-kadang dia ni sakit. Kadang-kadang dia terbatas, itu maksudnya dia terbatas nak solat. Dia tak boleh solat sujud. Dia kadang-kadang dia sakit tak boleh pergi masjid. Kadang-kadang dia tak ada duit untuk bayar rumah sewa. Ini semua terbatas rezeki. Dia nak pergi online, kelas online tapi internet tak ada. Ini semua terbatas rezeki. Jadi dikata falyunfiq mimma ataha. Maka sedekahlah ma atahullah. Sedekahlah apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jadinya bila kita susah juga, selalu ingat mati. Maka orang yang ingat mati waktu dia susah pun disuka bersedekah. Allahu Akbar. Jadinya, orang yang dalam keadaan yang senang hidupnya, maka Allah suruh kita sedekah. Maka Allah akan menyebabkan manusia ni beringat. Bila dia dalam keadaan sukar, sempit rezekinya, Allah suruh kita bersedekah. Sebab itulah ulama Nabi pernah menyebut antaranya adalah orang yang sakit, sedekah. Sampai sini yang sakit, ada anaknya yang sakit, ada emaknya yang sakit, maka kita kena letak dalam tabung subuh kita itu, tabung mana-mana lah. Letak, ya Allah, ini duit ini untuk RM50 ini, untuk ya Allah, sembuhkanlah penyakit anakku, ya Allah. Kan? Jangan beli ubat semua untuk anak kita. Masukkan juga tabung, ya Allah, sembuhkanlah penyakit anakku. Dia terbatas, ya Allah, nak pergi ke sekolah. Dah seminggu dia tak sekolah. Waman qudira alaihi, terbatas sesuatu perkara yang nak dibuat, maka falyunfiq, maka sedekahlah. Maka ulama kata sedekah untuk memudahkan kita ni hantar anak sekolah. Kereta kita ni rosak. Dua-dua kereta rosak, kita tak dapat nak gerak. Macam mana nak bergerak ni, kereta rosak. Nak balik kampung lagi minggu depan, ambil duit, sedekahlah. Ya Allah, waman qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang terbatas perkara yang dia nak buat, maka falyunfiq mimma atahu. Maka sedekahlah. Maka begitulah cara dalam Islam. Dan la yukallifullah, jangan risau, Allah bagi tahu. La yukallifullah, janganlah engkau risau daripada apa yang telah Allah beri. Jangan bimbang. Saya ja'alullah ba'dan usrin yusra. Pasti Allah akan jadikan selepas kesusahan itu kesenangan. Kesenangan. Jadinya bila kita susah, kita ingat mati. Maka kesusahan itu akan menjadi mudah. Dan bila mana kita dalam keadaan sangat lapang, kita mengingati mati, maka Allah akan memberikan kita elam untuk mengetahui yang mana penipu, yang mana benar. Walaupun duit kita banyak, kita tak akan menghabiskan duit kita untuk dunia semata-mata. Jadi dia elam, dia natural kan. Kita punya ni. Bila terlampau gembira, dia akan gusarkan hidup kita ni untuk selalu tidak terlampau gembira dengan dunia. Bila kita terlampau sedih pula, bila ingat mati, kita tidak terlampau sedih dengan kehilangan dunia. Jadi mati ni dia menjadikan kita wasata, di pertengahan. Kita tidak terlalu gembira dengan dunia sampai tertipu. Dan kita tidak terlalu sedih dengan apa yang menimpa kita di dunia ini juga. Jadi kita di orang yang tidak terlalu emosi dengan kehidupan dunia. Dia tidak terlampau emosi. Kalau gembira, tidak terlalu gembira. Dan sekiranya sedih, tidaklah terlampau sedih. Jadinya, imbangan untuk dunia ini adalah memasang alam ataupun al-istish'ar, sensor dalam badan kita. Dengan cara apa? Mengingati mati.
mengingati mati. Okey, boleh faham Maka pensyair bersyair, ingatlah mati. Si pemusnah kenikmatan, ingatlah maut, maka kamu akan mendapat ketenangan. Dalam mengingat maut juga angan-angan akan lenyap. Za Uhud kata mengingati mati fi izkaril mauti taqsirul amal. Mengingati mati itu akan memendekkan, atau taksir ni memendekkanlah, jamak kasar kan, akan memendekkan angan-angan. Angan-angan kita ni nak capai terlalu tinggi, kita pendekkan sikit. Kalaulah aku mati. Kalau kita nak pergi Kia, bawa dalam 2,000. Nak beli barang-barang, ya Allah seronok nak beli barang, nak pergi sana, nak beli itu, nak beli kereta. Tiba-tiba kita selalu ingat mati, akan memendekkan sedikit angan-angan kita. Kita buat rumah lawa-lawa ni, agaknya kita hidup tak sampai minggu depan. Agak-agaknya kita hidup tak sampai tahun depan. Kalau kita dalam keadaan ni hidup, maka duit yang ada 2,000 tu, tentulah sikit antaranya 500 kita gunakan untuk bersedekah. Untuk bersedekah. Faham ke sini? Jadinya menjadi pengimbang antara gembira dan sedih itu adalah selalu mengingatkan kematian. Dia akan menjadi pengimbang. Pengimbang. Dia tidak, kalau sedih tidak terlampau sedih dengan dunia, kalau gembira tidaklah terlampau gembira sehingga tertipu dengan dunia. Ada orang yang sangat kaya sehingga lupa Allah. Ada orang yang sangat miskin tapi lupa Allah juga. Jadinya kita jadilah orang kaya yang selalu mengingati mati, dan jadilah orang miskin yang selalu mengingati mati. Maka kita akan, bila saat mana kaya, dia akan menjadi orang yang tenang hidup dia. Dan bila dia miskin pun, hidup dia tenang. Jadi kenapa? Selalu mengingati mati, ataupun dipanggil zuhud. Okey, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, masuk perenggan yang seterusnya. Semua orang tahu. Semua orang tahu. Dia kata, tulenkan duit dengan sedekah. InsyaAllah, amin. Tak sempat nak kira. Tak apa, manusia memang tak sempat nak kira Allah. Jadinya kita memang tak sempat nak kira jantung kita. Sebab kita kan selalu cakap kita ni teliti. Kita ni teliti. Ada orang yang hidup dia ni teliti. Ada orang hidup dia teliti. Kalau dia buat satu benda tu, kalau macam dia jadi kerani, dia jadi apa, bendahari, dia jadi orang yang memang berniaga, dia teliti. Kalau buat majlis, dia sangat teliti. Kalau buat skedul tu teliti. Ingat, teliti kita pun, bila kita sebut, aku kenal diri aku lah, ini aku lah, aku kenal diri aku. Tak. Kita tak akan kenal diri kita. Tak akan kenal diri kita sebelum kita mengenali Allah. Diri kita tidak sempurna. Ingat diri kita tidak sempurna. Jadi jangan menganggap bahawa diri kita ini sempurna. Sebab janganlah mencari kesempurnaan. Sebab saya pernah belajar dengan satu syekh saya ini, janganlah mencari kesempurnaan dalam diri. Carilah kesempurnaan yang ada pada Allah. Kalau kita nak hidup kita sempurna, maka Rasulullah telah mengajar kita bahawa Nabi kata, janganlah engkau meninggalkan 4 rakaat solat duha pada awal pagi kamu. Maka akfika akhirahu. Maka Allah lah yang maha sempurna akan menyempurnakan hari. Ingat, kalau kita nak sempurna hari ini, kita ada program, contoh macam Kak Aini ni ada program banyak, produk nak jual banyak, langsir, ya Allah, langsir berkumpul-kumpul. Nak kena buat. Banyak kena buat. Jadi bila nak buat ni, kita ni tak sempurna. Contoh saya hari ni, banyak program hari ni. Contoh siapa lagi, Kak Faizah, banyak program hari ni. Nak buat. Untuk Allah lagi majlis besar. Sebagainya. Maka kita ni nak mengejar sempurna. Maka kita tidak sempurna. Maka janganlah mengejar kesempurnaan. Kejarlah Allah yang maha sempurna. Jadinya kita semayang 4 rakaat. La tu'jizni. Nabi Allah bagi tahu. Janganlah engkau malas untuk melakukan kepada aku ini 4 rakaat duha. Maka pada awal pagi, maka akulah yang akan sempurnakan harimu. Jadi kalau kita ada program besar, tak program besar pun tak apalah. Kita buat 4 rakaat. Carilah kesempurnaan pada Allah, bukan pada diri kita. Jangan mengejar kesempurnaan pada diri kita, kejarlah kesempurnaan yang ada pada sifat Allah. Kita buat solat duha, kita dah yakin senang hati. Sebab kita tahu kita lemah.
Sebab kita tahu kita lemah. Kita takut kita ada program kita ni nak kerja sempurna. Macam mana schedule kita hati-hati pun tetap juga kita ni tetap ada kelemahan. Jadi bila kita dah solat duha, kita lega dah. Sebab Allah dah janjikan kesempurnaan untuk diri kita pada hari itu. Jadinya, kalau kita nak sempurna, jangan kejar sempurna kita. Jangan kita guna otak kita yang tak sempurna ni. Jangan kita kejar dengan cara kita yang tak sempurna. Kita hari ni pokok orang rumah saya masa nak habis belajar PhD dulu, banyak sahabat-sahabat dia boleh katakan daripada 10, 8 tak habis belajar. Masa PKP sebagainya. Saya cuma tanya saja satu je. Duha lah. 4 rakaat. Kita tidak sempurna. Sampaikan banyak sahabat-sahabat datang untuk mengambil tips macam mana dalam doktor-doktor pun jumpa. Macam mana Wani, macam mana Fahmi, dia boleh relax dalam keadaan itu. Saya bagi tahu tadi, dalam keadaan hidup ni, masalah ni tak payah fikir. Masalah ni serah pada Allah. Awwabin. Nabi Daud. Awwabin ini adalah menyerahkan segala urusan pada Allah. Bila ada susah, duha. Serahkan segala urusan. Allah akan bagikan kesempurnaan dalam hidup kita. Jadi insya Allah tak pernah stres. Sebab itulah Nabi Daud adalah Nabi yang tak pernah stres dalam hidup dia. Jadi hari ini kalau kita guna otak kita, anak kita ni belajar study ataupun kerja, dia boleh depress. Kalau walaupun dia berjaya, dia jadi depress. Dia jadi tension. Sebab apa? Dia guna kompresor otak dia sepenuhnya. Sebab dia mengejar kesempurnaan dalam otak dia, bahawa dia rasa dia sempurna, maka dia buat sungguh-sungguh, betul tak ada masalah, tapi akhirnya dia belajar habis, tapi dia pun tinggal suami dia. Dia tinggal anak dia, tension dengan suami pun muka monyok, dengan anak pun asyik marah, tension. Dengan kelas tak pergi, dengan itu tak dapat, ini tak dapat, akhirnya sambil belajar dalam keadaan dapat habis belajar, tapi dalam keadaan huru-haranya rumah tangga, dalam keadaan huru-haranya otak, depres, jadi gila, makan Panadol sampai 8 biji. Apa benda? Apa benda ni? Jadinya, ketika mana kita dalam keadaan kita hidup ni, selalulah mengingati mati. Sebab orang yang mengingati mati ni, selalu mengingati Allah dan serahkan segala urusannya kepada Allah, maka hidup akan tenang. Wallahu a'lam. Jadi jangan lupa solat duha 4 rakaat. 4 rakaat untuk hidup dalam keadaan tidak depres, tidak tension, tidak stres. Maka steady lah. Steady. Hidup ni mudah. Semua jangan bimbang. Ada masalah apa? Steady. Semua dalam perkiraan Allah. Lamhatin wa nafasin. Setiap lamhah, kulli lamhatin, kerlipan mata, wa nafasin, dan nafas kita, wa nafasin bi'adadi, dan setiap nafas dan bilangannya, kulli ma'lumin, semua dalam makluman Allah, perkiraan Allah. Ya Allah, seronok kalau saya baca selawat tafrijiyah ni, baca saya mesti mendalami apa dia punya makna. Tanhallu bihil uqadu, ya Allah, leraikanlah ya Allah, buka ya Allah ikatan dalam masalah hidup aku ni. Wa tanfariju bihil qurabu, ya Allah, engkau tanfariju, engkau bukakanlah, engkau selesaikanlah segala masalah yang ada pada masalah aku ni. Wa tuqadha bihil hawaiju, ya Allah, tunaikanlah hajatku ya Allah. Wa tunalu bihir raghaibu, ya Allah, engkau jadikanlah, tunaikanlah hajat aku dan engkau berikanlah apa yang aku inginkan dan cita-citakan. Ya Allah, seronok kalau kita baca betul-betul dalam keadaan kita percaya pada hakikat kehidupan, iaitu mati. Jadi bila kita selalu ingat mati ni, maka Allah berikan ketenangan dalam hidup kita, dan kita ada alam, iaitu pasanglah alam. Okey. Oleh itu, dikata semua orang mengetahui mati tidak diketahui bila datangnya, di mana tempatnya, serta apa penyebabnya. Oleh kerana itu, seorang perlu bersedia untuk menghadapi kematian. Seorang itu perlu bersedia untuk mengingati kematian. Okey, selesai. Beberapa orang soleh. Okey, kena yang ini, kena ni kena betul-betul study. Okey. Kenapa? Beberapa orang soleh. Ni kadang-kadang ada nanti yang ini kena betul-betul sebab yang ini ni saya nak terangkan dan dia punya bahasa dia betul. Takut nanti ada salah faham yang perenggan ini. Beberapa orang soleh pada waktu malam. Okey, dalam bahasa Arab ni disebut, dikata
wa kana ba'dus salihin. Ada sedikit segelintir, ada beberapa orang, sikit adalah 2-3 orang begitulah. Orang soleh. Di mana? Di Madinah. Di Madinah. Ingat ada beberapa orang soleh di Madinah. Pada dikata di wa kana ba'dus salihin, ada orang-orang mukmin sebahagian mereka, ada yang yunadi bil lailin. Dia memanggil-manggil pada waktu malam ala suril Madinah. Suril ini adalah pagar. Maksudnya ada beberapa orang soleh pada waktu malam, dia memanjat pagar. Boleh faham tak? Dia panjat pagar, dia macam orang yang macam nak 3 suku, tak tahulah. Tapi dia panjat pagar Madinah. Dia akan panjat, dia akan panggil orang-orang ni. Kalau kita pergi Mesir, kita akan tahu. Mesir. Orang Arab suka menjerit malam-malam. Pukul 2 pagi, 3 pagi, pukul lagi-lagi kalau Ramadan. Tang, sahur. Dia akan menjerit. Pukul 4 pagi dia akan buka, dia akan ketuk macam ni, sahur. Dia akan suruh bangun sahur. Orang Malaysia jarang. Tapi kalau di sana memang selalu. Dia akan pukul 4 pagi ke 4 pagi dia akan menjerit, suruh bangun sahur. Bangun qiyamul lail. Itu kebiasaan kat kampung. Kat bandar mungkin tak ada. Kalau kawasan kampung saya Zakazig, memang ada. Saya ni ya Allah memang duduk kawasan Zakazig di kampung. Kampung sungguh. Saya kalau pergi lalu lama dekat 1 kilometer. Saya akan lalu ladang gandum. Saya pergi ladang gandum, ada kerbau, banyak laluan kereta api. Saya dulu memang duduk kawasan kampung kat Mesir. Jadi campur pun dengan, memang tak ada orang Melayu duduk situ, dengan orang Arab ni. Saya kalau pergi beli komputer ke, pergi dengan jiran sebelah. Yang sebelah orang Arab, pergi campur dengan orang Arab, pergi Mesir, pergi sini. Sebab kalau duduk dekat kawasan Kahirah, dia banyak orang Melayu. Tapi saya duduk dengan orang Arab, bercampur aduk dengan orang Arab je. Duduk makan, berjiran yang sebenarnya. Jadi bila duduk kawasan tu, memang kita akan tahulah. Pada mereka memang lepas waktu 4 pagi je, bangun. Dia kan happy. Ini biasa. Bila kita tengok kat Malaysia kan terkejut. Takkanlah malam-malam dia duduk kat pagar. Dia akan panggil apa? Dia akan panggil Ar-Rahil. Dia akan menjerit perkataan Ar-Rahil. Dia akan menjerit perkataan Ar-Rahil. Rahil. Dia duduk dekat atas pagar. Dia jerit apa tau? Disebut Rahil. Macam kita lah. Macam kita datang rumah Kak Mai. Maizon. Gitu. Jom. Macam ni lah. Dia datang kat pagar. Rahil. Okey. Apa makna Rahil? Benar tak? Di sini disebut masanya berangkat. Kita faham apa masanya berangkat tu? Sebenarnya, pernah tak dengar daripada ustaz-ustaz kita sebut apa tau? Kita sebut ni. Kita pernah tak dalam satu perkataan makna takwa? Apakah makna takwa? Siapa pernah dengar makna takwa? Makna takwa oleh Sayyidina Ali dikata iaitu hiyal khauf minal jalil. Takut dengan Allah yang maha tinggi. Takwa itu juga nombor 2 wal amal bit tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan, iaitu dengan syariat. Yang ketiga, takwa itu wal qanaah bil qalil. Dia cukup dengan yang sedikit. Cukup je sedikit. Yang ketiga ni. Pernah faham Wal isti'dad li yaumir rahil. Boleh faham tak? Sayyidina Ali kata, orang yang takwa ini senantiasa bersedia li yaumir rahil. Masanya untuk berangkat. Maksudnya apa? Ar-rahil ini rihlah. Ar-rahil ini maknanya rihlah. Rihlah apa rihlah? Biasa tak buat rihlah? Biasa tak kita buat rihlah? Rihlah pergi Bonda Rosita. Saya ingatlah dulu. Rihlah pergi mana lagi? Rihlah pergi Pulau Pinang. Rihlah pergi mana? Rihlah pergi Indonesia. Macam-macam rihlah. Jadinya, rihlah itu perjalanan. Jadi, rahil itu adalah masanya berangkat. Jadi, kenapa Sayyidina Ali sebut orang yang takwa itu wal isti'dad liyaumir rahil. Kan rahil lah sebut. Makna rahil kat sini adalah hari kematian. Hari kematian. Rahil di sini adalah maksud orang Arab, orang-orang tasawuf disebut rahil itu adalah harinya berangkat bertemu Allah. Contoh gini. Macam contohnya, kita ni tengah tidur, tengah pukul 4 pagi kan? 5 pagi,
Tiba-tiba ada orang menjerit, "Hey, Anti Mai, ingat mati oi, ingat mati." Oh, gitulah, maksudnya gitulah disebut. Anti Mai kan tengah tidur, tiba-tiba ada orang menjerit. Kak ini pun call, Mai, bangun. Kenapa? Ingat mati. Dia telefon 4 pagi. Kenapa pula Kak ini call ni? Kak ini apa cerita? Kak ini pun sebut, Rahil. Ingat mati. Jangan tidur je. Macam itulah faham. Boleh faham tak apa yang saya nak maksudkan? Jadinya, di kalangan orang-orang Arab, orang-orang soleh, pada waktu pagi hampir subuh ni, suka menjerit, ingatlah mati. Tetapi dipanggil dengan perkataan Rahil. Diajak semua orang pada waktu malam-malam itu mengingati kematian. Sampaikan suatu hari, ingat pada suatu hari, Gubernur Madinah, ataupun dia tak sebut gubernur di sini, disebut Amirul Madinah. Amirul Madinah ni adalah gubernur lah. Gubernur Madinah ketika itu memanggil nama Ar-Rahil. Bukan. Dia bukan panggil nama Ar-Rahil. Dalam bahasa Arab, dia tak ada tulis pun. Dia gini sebenarnya cerita dia. Wa kana ba'dus solih. Adalah sekadang ada beberapa orang-orang yang soleh. Dia selalu memanggil-manggil, menjerit-jerit pada waktu malam ni. 2/3 akhir malam ni. Dalam keadaan dipanggil di atas pagar ni. Rahil. Kan? Sampailah suatu hari, falamma tuwaffiya, ketika mana orang-orang itu dikata fukida sautihi. Amirul Mukminin ni fukida sautihi ni apa? Fukida sautihi ni dia tidak mendengar suara. Fukida ni hilang. Ataupun kalau orang yang macam dekat Mekah, saya hilang kawan saya hilang. Saya nak ngadu dengan polis, sahabat saya hilang. Nafar faqid, ya Syekh, nafar faqid. Faqid ini orang hilang. Jadi fukida sautihi, maka suara hilang. Tiba-tiba tak ada lagi suara menjerit. Tengok, tak ada lagi orang pagi-pagi 4 pagi menjerit Rahil. Jadi Amir Mukminin ni macam pelik. Kenapa tak ada lagi orang menjerit? Panggil mati. Kak Mai, Anti Mai pun tengok, tak ada pula orang call aku malam-malam lagi. Tak ada lagi dah. Manalah Kak ini tak ada lagi dah call. Bila Kak ini mati je, faqat dia kata bila mana falamma tuwaffi, maka ketika mana matinya Kak ini, maka faqat sautihi, maka senyaplah suaranya. Tak ada lagi panggil pukul 4 pagi. Bangun. Ingat mati, kau dah tua tu. Ustaz Fahmi dah panggil kau anti tau. Dah panggil kau anti. Ingat dia panggil aku akak. Dia panggil aku akak. Dia panggil kau anti. Ingat mati. Jadi Amir Mukminin pun tanya, fasa'ala anhu, mana orang-orang tu? Senyap, tak ada lagi panggil. Maka orang-orang berkata, innahu qad mata. Maka orang yang soleh itu yang selalu menjerit, ingat mati, telah pun mati. Boleh faham tak? Orang tu mati dah. Maka ketika itulah dikata, bukanlah gubernur memanggil-manggil nama Ar-Rahil. Tak. Ni dia punya terjemah Google. Terjemah Google. Kalau saya baca balik, nanti orang tak faham. Saya baca balik ayat dalam kitab ni. Beberapa orang soleh pada waktu malam senantiasa memanggil-manggil. Masanya berangkat dari atas pagar Madinah. Pada suatu hari, Gubernur pun memanggil nama Ar-Rahil. Maka tetapi Rahil tidak kunjung nampak. Maka Gubernur Madinah bertanya kepada orang tentang Ar-Rahil. Orang menjawab Ar-Rahil telah meninggal dunia. Mendengar perkara tersebut, Gubernur Madinah pun membaca sebuah syair. Kau pening, apa tu sebenarnya cerita dia? Sebenarnya, gini. Maksudnya ada orang soleh, ada beberapa orang soleh yang selalu menyebut dalam atas pagar Madinah malam-malam Rahil, tapi suara tu dah tak kedengaran lagi beberapa hari. Boleh faham tak? Jadi Amir Madinah ni, Gubernur Madinah pun sebut, mana orang yang selalu menjerit Rahil tu? Dia dah mati tuan. dia dah mati. Boleh faham tak? Dia dah bukan nama dia Rahil tak. Bukan nama orang tu Rahil. Cuma di mana orang yang selalu menjerit Rahil tu. Jadi dia dah mati tuan. Maka ketika itulah Gubernur pun melantunkan syair. Apa melantunkan syair? Mazala yalhiju birrahil wa dhakuru. Maka orang yang soleh itu
Dia kata selalu sangat melaungkan, mati. Oh, ingat mati, gitulah kan. Bukannya melaungkan keberangkatan, bukan. Dia cuma melaungkan, ingat mati, ingat mati. Kak ini, ingat mati, oi. Bagi duit tu. Gitulah. Telefon. Ingat mati. Fahmi, ingat mati, Fahmi. Ingat mati. Orang rumah saya tengok-tengok dia main Facebook. Fahmi, ingat mati, oi. Gitulah. Boleh faham? Jadinya, dia ni orang yang selalu melaungkan ingat mati itu dan menyebut-nyebut ingat mati itu pada setiap malam. Sehingga unta juga merasa terusik untuk agar senantiasa mengingati mati. Nampak? Sampai ada unta, sampai dikata bahawa saking banyaknya disuruh ingat mati, sampai unta pun tersinggung. Unta. Kalau unta pun tersinggung, sampai unta pun terusik agar senantiasa bersedia untuk mati. Sampai ke bukan manusia terusik dengan jeritan dia tu. Sampai unta pun terasa, ya Allah, mati aku. Begitulah. Bersedia untuk mati. Lalu dia pun ditimpa rahil. Bukan dia ditimpa rahil. Lalu orang yang menjerit rahil itu ditimpa kematian. Dia pun rahil juga. Rupanya dia dah rahil dulu daripada kita. Rupanya dia selalu jerit rahil. Rupanya dia yang rahil dulu, yang mati dulu. Yang berangkat dulu pergi alam barzakh dalam keadaan bersiap. Tapi paling best sekali dia kata, orang yang mati itu, orang yang soleh itu, yang menjerit rahil itu, dia mati dalam keadaan bersiap, sedia untuk mati. Ni hebat dia. Dia pergi dulu berangkat kepada kematian dalam keadaan bersiap dan punya bekalan yang tidak pernah leka dengan angan-angan. Jadi orang yang mati itu, Amirul Mukminin kata, Gubernur Madinah kata, orang yang mati, yang selalu menyerit rahil itu, beruntunglah disebab dia mati dalam keadaan tidak pernah leka dengan angan-angan. Itu sebenarnya cerita dia. Cerita dia begitu. Jadinya dia ini tak ada sebut nama pun. Cuma orang ini jadi kebiasaan dia. Dia selalu menjerit-jerit perkataan rahil. Ingat sebab tu dalam makna takwa itu adalah wal isti'dad liyaumir rahil. Selalu bersedia untuk hari kematian. Rahil itu maknanya berangkat. Tapi berangkat ke mana? Ke alam baka. Jadi kita ni bila-bila kita akan berangkat. Bersedia tak kita? Kita ni akan berangkat. Kita ni akan bersedia. Kalau kita nak bersedia nak pergi umrah, nak pergi berjalan, kita bersiap bagnya kan. Tapi kalau kita dah tahu tak, bila kita akan berangkat pergi ke negara yang lebih panjang, iaitu di alam barzakh yang cukup panjang waktunya, tetapi kita tidak buat persediaan. Persediaan. Sebab itulah selalu mengingati mati dalam keadaan yang senang dan juga dalam keadaan yang susah. Jadi wallahu a'lam bis-shawab. Kita akan sampai di sini. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Yazid Ar-Raqashi. Berapa dia bulan ini? 5. Okey, bidadari BDS. Okey, 5 hari bulan 12. Okey, insyaAllah ada persoalan untuk kita ni sebab 10.30 saya nak stop kan. Ada program. Okey, jadi insyaAllah kalau ada soalan-soalan saya boleh baca di dalam message. Okey. Ustaz Kamal nak tanya dulu boleh? Boleh. Okey Ustaz, tentang tabung subuh, ramai yang tanya, bila tabung subuh tu, bila kita masukkan duit di tabung subuh kita tu, kita berniat dan kita berdoa. Lepas tu bila dah kumpul dalam 1 minggu ke sebulan ke, kita sedekahkan kepada mana-mana tempat. Masa sedekah tu kita berdoa lagi. Boleh ke Ustaz macam tu? Ataupun adakah doa tu dikira masa kita awal-awal buat tabung subuh RM2 ke RM5 ke setiap hari tu? Okey. Sebenarnya tabung subuh ini sebenarnya dia berasal daripada satu hadis. Jadi dia bila ulama-ulama ni letak kenapa kita buat tabung subuh, tabung apa sebenarnya? Dia berasal daripada suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Bahawa sesungguhnya suatu saat nanti suatu pada pagi hari dia kata satu hadis daripada rawahul Bukhari wal Muslim Bukhari wal Muslim, dan dia kata bahawa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yusbih min yaumi yusbihul ibad, maka tidak ada satu pun
subuh yang dialami oleh hambanya, iaitu manusia. Tidak ada pernah satu hari pada dalam waktu subuh, tak pernah miss. Kan? Akan turun kepada mereka itu dua malaikat. Dua malaikat. Jadi subuh tu pagi sebenarnya. Sabah tu maknanya pagi. Pagi. Sabah tu bukan subuh, tapi pagi. Pagi tu sampai pukul 12 tu pagi lagi. Sabah tu pagi lagi. Jadinya, dikata bahawa salah satu daripada malaikat itu akan berkata, ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan, maka berikan ganti. Khalaf ni istikhlaf, gantikan. Bila dibagi duit RM20, maka Allah gantikan. Okey. Dan berkata pula malaikat yang satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan, gantikan pula dengan orang yang tak memberi, orang yang menahan harta, tak bagi sedekah pada waktu pagi, daripada subuh sampai pukul 12 nanti dia tak sedekah, maka berikan kepada dia kerosakan bagi harta dia. Tarik keberkatan dalam harta dia. Begitulah. Jadi hadis rawahul Bukhari. Jadi dekat sini kita nak tengok daripada ayat ini, dia asalnya dia suruh sedekah pagi ini kerana ada malaikat yang nak doakan kita. Sepatutnya kita kena bagi bantuan pada waktu pagi ini kepada orang miskin ataupun harta wakaf pada waktu pagi. Cuma ulama melihat kita ni ada kesempatan waktu yang terhad pada waktu pagi. Kadang-kadang kita tak sempat untuk nak bersedekah. Kita bekerja, tak sempat nak jumpa orang miskin. Sebab hari-hari kena buat. Jadi kita sediakanlah sedekah subuh tu dekat rumah. Sebab kita boleh sedekah pagi. Tapi kalau kita jumpa orang miskin, tengah-tengah kita makan, tiba-tiba datang orang. Tengah-tengah jalan ni, tiba-tiba nampak ada orang tengah kutip sampah. Kita buka tingkap. Assalamualaikum, kita bagi duit. Itu lebih baik. Sebab yang itu lebih terus kepada orang miskin tu. Kita sedekah dah. Tapi kalau kita tak mampu untuk bagi bantuan pada orang pada hari itu, maka kita masuk dalam tabung subuh dengan niat moga-moga Allah letakkan ganti. Kalau kita tak sempat nak pergi mana, nak bagi orang miskin hari-hari, kita letak dalam tabung subuh. Bila nanti ada masa, saya akan sedekah pada itu. Itu saja. Tapi yang lebih baiknya bila digunakan duit itu terus pagi, sedekah. Sedekah. Cuma dia bergantung pada niat ni, suka hati lah. Memang sedekah tu sedekah kita, tak apalah. Sedekah kita tak ada masalah. Kita nak sedekah, nak niat banyak kali pun tak apa. Kita nak niat sedekah tu untuk sakit kita, kemudian sedekah itu untuk, tapi yang penting sedekah itu mesti satulah untuk infak. Jangan letakkan ini sedekah untuk anak yatim. Tu sah. Ini sedekah untuk masjid. Tu sah. Jadi kena umumkan. Ini sedekah saya untuk saya selesaikan masalah saya. Ini sedekah untuk selesaikan masalah penyakit saya. Tu boleh. Sebab kita boleh sedekah pada sesiapa saja lepas tu. Pada abang kita ke, pada mak kita ke, pada keluarga kita ke, tak ada masalah. Cuma waktu kita sedekah itu, belanja anak-anak, tapi belanja anak-anak ni ramai juga orang tanya. Belanja anak-anak ni memang termasuk infak sedekah. Tapi kita mula-mula kita niat macam mana? Waktu kita masuk tabung kita. Kalau kita berniat masuk dalam tabung kita bukan berniat untuk bagi anak-anak kita, maka tak adalah. Kalau kita bagi anak-anak kita nanti tak game lah. Tak game. Nanti bila kita letak ke anak kita, sebab anak kita ni di bawah tanggungan kita. Kalau dia perempuan tak apa. Kalau yang bagi sedekah itu adalah perempuan, akak-akak semua, maka tabung subuh akak-akak macam Aunty Mai buat sedekah. Lepas tu dibelanja Aisyah makan. Aisyah. Tak apa. Sebab perempuan kepada anak dia memang sedekah. Tapi sebab anak dia bukan di bawah tanggungan dia. Tetapi kalau saya, tak boleh. Kalau saya, tak boleh. Kalau tabung subuh saya niatkan sedekah, maka saya tak boleh bagi isteri saya. Sebab isteri saya ni di bawah tanggungan saya. Anak saya di bawah tanggungan saya. Maka anak di bawah tanggungan saya tak boleh pakai. Boleh faham tak? Begitu juga dengan zakat. Dengan zakat. Saya tak boleh bayar zakat kepada anak saya. Saya tak boleh bayar zakat saya kepada isteri saya. Tetapi dalam fatwa wilayah persekutuan, isteri boleh bayar zakat kepada suami. Isteri boleh bayar zakat kepada anak yang susah, yang cukup asnafnya. Tengok anak dia kena buang kerja, miskin, tak dapat bayar sewa, berhutang, dia boleh bayar duit ASB dia, zakat tabung haji dia boleh bagi anak dia untuk lunaskan hutang dia untuk rumah sewa dia. Sebab isteri, ibu, dia bukan tanggungan dia anak dia tu. Anak dia tu ada tanggungan suami dia. Jadi ini fatwa dalam majlis wilayah dan ada hadis daripada rawahul Muslim. Okey, jadi boleh faham tak? Jadi bila kita nak niat, tak ada masalah.
Nak niat apa pun boleh. Cuma jangan bagi niat nak bagi siapa. Yang itu kita jangan tetapkan. Mintalah. Kita jangan niatkan. Kita letak tabung subuh ni untuk masjid. Letak niat. Jangan ususkan. Sebab kalau kita dah niatkan untuk tabung masjid, tabung infak orang miskin, tiba-tiba datang orang anak yatim, macam mana? Datang pula kawan kita begini-begini, macam mana? Jadi jangan letakkan. Jadi kalau pada saya, orang perempuan tidak ada masalah. Dia nak bagi pada siapa pun. Pada anak dia pun tak apa. Sebab dia termasuk sedekah. Tapi kalau suami, memang tak boleh. Memang tak boleh. Sebab suami, anak dan isteri adalah bawah tanggungan dia. Jadi boleh tak tadi Kak Mai? Niat, boleh, tak ada masalah. Nak niat, dah masa dekat tabung subuh dah niat, nanti masa nak bagi lagi besok, niat lagi, tak ada masalah. Nak berkali niat pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab tu duit kita, ke duit orang lain. Okey, jadinya, terima kasih infonya Ustaz. Terima kasih bertanya. Okey, semua saya niat sedekah kerana Allah. Boleh, tak ada masalah. Kalau niat sedekah kerana Allah, juga boleh. Lagi bebas. Lagi bebas. Cuma kita niat sedekah ni memang diberikan kelebihan. Kita sedekah kita boleh niat nak lepaskan apa. Masalah apa. Kita boleh niat. Tapi kalau kita tak niat pun tak ada masalah. Yang penting jangan lupa niat sedekah lah. Niat sedekah. Ustaz Amy jika Ustaz Amy, jika orang lain menyampaikan ke masjid, dia pun dapat pahala. Betul. Boleh. Suami kita, bang. Ni sampaikan duit RM10 ni letak kat masjid. Boleh. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Ustaz Amy, thank you. Okey, boleh Ustaz, faham mohon tanya Ustaz. Boleh. Ustaz, katalah kita nak sedekah subuh tapi takat RM5 sehari, takat kita Boleh. mampu. Tapi kita tak ada duit kecil, kita ada RM50. Kita niatkan sekali, ya Allah aku sedekah subuh untuk 10 hari RM5 tu, boleh tak sekali niat? Tak boleh. Dia sebenarnya Nabi sebenarnya fa in dhalla wa aqa wa aqwamiha. Dia kata apakah amalan yang paling baik ya Rasulullah? Nabi pun menjawab iaitu fa in qalla wa dawaimuha. Dia sedikit tapi dia berterusan. Boleh faham tak? Dia macam mengaji hari ni satu muka surat, besok satu muka surat. Sampai 10 hari. Boleh faham? Tapi kita ni pula hari ni kita ada masa kita baca sampai 10 muka surat untuk kita belanja 10 hari akan datang. Tak boleh. Tak boleh Ustaz. Tak dapat. Tak dapat. Okey. Sebab dia kena buat ni. Dia kena maintain satu hari. Sebab itu yang payahnya. Maintain itulah istiqamah sikit itu memang payah. Sebab itulah baca Quran juga 10 muka surat, kita niat aku nak baca 10 muka surat ini untuk setiap pagi sampai 10 hari. Sebab minggu depan aku nak cuti. Jadi aku baca dulu satu juzuk. Tak dapat. Maka dia dapat kalau baca hari ni satu muka surat, besok satu muka surat, lusa satu muka surat, tambah 10 hari. Baru dinamakan istiqamah. Dia membaca setiap hari. Begitu juga Al-Mulk. Kita baca Al-Mulk hari ni. Sebab Jumaat tak sempat, kita baca Khamis. Tak boleh. Tak boleh. Jadi wallahualam. Jadi kena bagi pagi. Sedekah tu mesti pagi. Wallahualam. Okey, insya-Allah ada soalan ni. Ustaz, Waalaikumsalam. ada satu Ustaz, kalau kita niatkan sedekah subuh tu, kita niat untuk pahalanya untuk arwah mak bapak pasti. kita. Pasti boleh. Boleh? Itu boleh. Tentu sangat. Sangat kita boleh. Sebab Nabi SAW dalam hadis Bukhari mengatakan bahawa adakah sedekah aku kepada ibuku telah mati ya Rasulullah? Adakah dia kata adakah pahalanya kalau aku fa'asad, dia kata sekiranya dia dapat bercakap, tentulah fa in takallama tasaddaqat, tentulah ibu aku dapat bersedekah. Tapi kalau dia hidup lah. Tetapi adakah ada laha ajrun, adakah baginya pahala in tasaddaqtu anha, sekiranya aku bersedekah atas nama dia? Nabi berkata, ya, kamu akan dapat sama. Jadinya kalau sedekah subuh itu, kalau kita niat sekali dengan ini adalah RM1 untuk aku ya Allah, ini RM1 ya Allah untuk ibu aku, ini RM1 lagi untuk arwah ayahku ya Allah. Sebut. Kita kena sebut untuk arwah ayah baru dapat. Sebab niat innamal a'malu binniyat. Tapi Nabi sebut kamu akan dapat sama, maksudnya apa tau? Kita tak payah sebut nama kita pun tak apa. Kita sebut cuma kalau kita ada RM1 untuk diri kita, tak payah sebut pun tak apa. Cuma sebut ini untuk arwah mak, ini untuk arwah ayah. Kita akan dapat sama. Boleh faham tak? Maksudnya kita telah terlepas daripada sedekah. Maksudnya kita tak payahlah niat, yang ini sedekah aku, ini sedekah mak, ini sedekah ayah. Maksudnya sedekah kita tak payah sebut. Ini ya Allah untuk sedekah ibu aku, ya Allah ini untuk sedekah untuk arwah ayah. Cukup. Sebab apa? Kita dapat sama.
Untuk anak-anak. Untuk Terima matric. kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Waalaikumsalam. Boleh. Ustaz, kita nak tanya ni contohlah saya ada 2 soalan. Kita ni memang tak tahu nak cara nak bersedekah kerana tempat kita ni suri rumah kan. Betul. Tapi Betul, kita tabung subuh. niat, tapi saya niat masukkan Ustaz yang duit kat dalam macam kita banyak tu. Tabung haji. Duit kapsul. Tabung haji. Sebab kita tak nak fikir soal nak kasih kira ni. Kan dia orang dah kira setahun sekali kan Ustaz. Betul. Zakat. Adakah itu dikira zakat? Adakah itu dikira sedekah Ustaz? Satu lagi, kita ni saya cakap betul serang lah, duit tu tak semewah tapi sebab saya suri rumah, suka himpun duit sikit-sikit, ada saya masukkan, tak ada saya ada kawan nak minjam ke apa, kadang kita tak sampai hati kita kasih. Tapi orang-orang yang berhutang tu kebanyakan semua tak bayar. Tapi saya dengan ikhlas, saya selalu cakap, ya Allah, sesungguhnya aku halalkanlah dunia akhirat. Tapi andainya dia bagi saya cakap dengan Allah, terima kasih Allah dia ingat. Tapi seandainya dia memang tak bagi, saya cakap gitu je, adakah saya berdosa ke itu dikira sedekah? Okey. Terima Okey, kasih jadi Ustaz. Okey. Itu je. Okey, sedekah pada tabung haji sebenarnya itu cuma simpanan lah, lebih kepada simpanan. Baik kita sedekah, kita letak pada tabung kita sendirilah. Tabung sedekah khusus pada tabung sedekah, sebab takut tabung haji ni untuk diri kita pun ada. Kadang-kadang untuk kita nanti lala pergi, kita buat sedekah lain. Jadi sedekah di sini khusus bukan untuk pergi haji. Sedekah di sini khusus untuk kita memberi pada yang 5 orang tadi. Orang miskin, anak yatim, kaum kerabat, itu dipanggil sedekah Ibnu Sabil. Kalau kita sedekah untuk ni lain. Okey. Jadinya sedekah di sini memang kita khususkanlah satu tabung senang. Satu tabung untuk kita sendiri. Dan adakah hutang yang kita letak tu, maka Nabi kata kalau ada orang yang berhutang kepada kita, maka kita pinta pun tak ada masalah. Tapi kalau kita halalkan lebih baik kalau sekiranya kita mengetahui. Jadi kalau akad halalkan itu, ya Allah, pahalanya cukup besar. Cukup besar sekiranya akad lebih, sebab dia lebih besar daripada pahala sedekah. Memberi pinjam ini pahalanya lebih besar daripada menghalalkan sedekah, menghalalkan hutang orang ini pahalanya lebih besar daripada memberi sedekah. Tapi kalau akad tak ada halalkan pun tak apa. Itu hak akad, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Tidak berdosa pun. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tanya satu soalan? Satu soalan insya-Allah. Last sekali Okey. soalan. Okey. Saya bagi pihak saya ada grup infak RM1 sehari. Tapi kami ada grup yang besar, keahlian ada lebih kurang 1,000 orang lebih. Jadi setiap pagi saya akan agihkan. Adakah itu dibolehkan? Sebab kami dengan grup-grup kami ni memang monthly dia akan bagi 30 lah paling kurang. Jadi setiap hari saya akan keluarkan duit tu lebih kurang 1,000 ataupun 2,000 sehari. Tapi saya niat untuk kawan-kawan semualah. Adakah itu bersedekah untuk bagi pihak kawan-kawan? Okey. Jadi Betul. Okey, betul. Okey, itu memang sebenarnya tu simple Itu memang dalam segi itu yang buat NGO tu. Itu saya pun buat macam tu. Biasa akan seorang sedekah sebulan mesti RM10 ataupun RM30. Okey. Yang itu memang kita setiap pagi pula kita ambil duit yang ada pada semua kumpulan tu, kita sedekah setiap pagi. Kan betul tak? Setiap pagi sedekah. Jadi begitulah. Jadi moga-moga Allah memberkati sebab kita gunakan jemaah. Satu jemaah. Jadi bila kita buat jemaah tu, jemaah itu diberkati Allah. Diberkati, semua dapat pahala dalam kumpulan tu, dalam kumpulan. Tapi walaupun begitu, cantiknya memang kita tolak RM1 tu biar hari-hari. Itu cantik. Tapi kalau kita sendiri yang bagikan, seolah langsung bagi RM30 satu hari, sebulan, lepas tu kita pula yang bagi hari-hari. Yang ini kena tengok balik. Tapi kalau ikut dari segi situ, sebab kita dah berniat untuk memberi hari-hari. Tapi hari-hari Kak? Saya akan keluarkan setiap hari. Dan masa lebih kurang maknanya lebih kepada untuk pembangunan masjid, surau, tahfiz dan sebagainya lah. Dikira setiap pagi. Maknanya sebab setiap bulan grup kami boleh cecah sampai 70,000, lebih kurang macam tu lah. Alhamdulillah. Jadi walaupun sedikit, boleh. InsyaAllah. mungkin daripada setiap orang tu ada beberapa sen lah, mungkin lah. Itu satu boleh tiru tu. Saya boleh tiru cara tu, bagus juga tu. Siapa yang nak join ni kami masih berpeluang lagi lah. Alhamdulillah. Sebab RM1 tak nampak banyak kan. Tapi sebenarnya dia punya kesan dia cukup besar bila kita, sebab tu Nabi sebut
kerja secara berjemaah, maka dia kata kerjalah ataupun berbuat satu benda lah dengan berjemaah, maka engkau akan diberkati. Maksudnya Allah akan rahmati dan berkati saat mana orang bekerja melalui jemaah. Sebab walaupun sedikit tapi kesan dia cukup besar. Cukup besar. Jadi moga-moga Allah berikan pahala lah kalau setiap pagi kita keluarkan sedekah, insya-Allah Allah terima. Sebab dia bekerja dalam satu grup. Satu grup. Okey, saya nak baca nanti dulu yang lain tanya, saya nak baca dulu sikit yang apa bertanya ni. Okey, Ustaz, jika seorang itu scammer, mohon sedekah kepada kita, maka itu okey. Dalam bab scammer ataupun soalan-soalan yang lain ni, kalau ayah kita masih hidup, boleh ke niat untuk mereka, ataupun adakah menjaga anak yatim tanpa bantuan sesiapa pun dikira sedekah? Saya akan bawakan soalan ini pada minggu hadapan. Kak Mai, boleh salin balik soalan ni tak? Admin boleh salin balik soalan yang 3 bawah ni. Pertama tadi, saya tahu jawab soalan ni. Scammer, mohon sedekah. Orang yang menipu. Kita dah bagi orang pada penipu. Kita dah bagi, tiba-tiba dia tipu kita. Saya tahu jawapan ni ada hadis dalam hadis Sahih Muslim. Dan kalau mak ayah kita masih hidup, mati tak apa. Masih hidup, boleh tak? Dan juga adakah menjaga anak yatim? Macam mana cara dia? Adakah dikira anak sedekah? Maka insya-Allah saya akan meletakkan pada masa-masa yang akan datang. Nahdlatul daripada tadi Nahdlatul angkat tangan. Okey, tapi saya letakkan soalan tu, nanti boleh tak letakkan soalan pada admin, pada rumah ngaji, pada Kak Mik, Kak Mai ke, boleh mesej dengan dia, nanti boleh mesej dengan saya. Dia akan mesej dengan saya soalan dan saya akan bawa pada minggu akan datang, sebab masa telah mencemburui diri saya. Masa telah mencemburui diri saya. Okey, insya-Allah saya mohon maaf, saya hendak berundur dahulu sebab saya ada program bersama dengan yang lain. Jadi wallahu alam, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk daripada kelemahan daripada diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, Engkau terimalah amal hidup kami ya Allah sebagai amal yang soleh. Engkau berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah, dan Engkau luaskanlah seluas-luasnya rezeki kami. Ada di antara kami yang sempit rezekinya, luaskanlah. Ada di antara kami yang sedikit rezekinya, cukupkanlah. Ada di antara kami ya Allah yang kotor rezeki, berkatilah. Ada di antara kami yang berhutang, Engkau mudahkanlah kami untuk membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya ada hutang kami, ada orang berhutang dengan kami ya Allah, lembutkanlah hati ya Allah untuk mereka membayar hutang-hutang kami ya Allah. Jadikanlah kami ini dapat istiqamah, dapat bersedekah pada setiap pagi, setiap hari ya Allah, sehinggalah saat yang kami ditarik ruh kami sehinggalah saat mana kami mati ya Allah. Berikanlah kami rezeki ya Allah untuk kami dapat mengeluarkan harta kami setiap pagi walaupun sedikit, sehinggalah saatnya hari terakhir kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam.